Hai sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua ya. Sorry hari ni walaupun Kak Ros tidak ke Shah Alam ya, tapi kita nak cerita sedikit lah update-update yang berlaku dengan kes di Shah Alam. Kes di Shah Alam ya, kes yang sangat menarik ya. Bukan menarik. Kes sangat mencengangkan ya. Dan beberapa peguam yang mewakili Tommy Thomas ya, dan juga gerak budaya ya. Hai. Gerak budaya. Ini budaya apa ya? Tommy Thomas. Tommy Thomas punya buku ya. My Story, Justice in the Wilderness. Justice, itu story. Nama lagi story ya. Rakan-rakan, dia ada reka-reka. Barangkali sehingga menyebabkan Datuk Seri Najib kita mengambil tindakan yang tegas ya. Sebab tu kau jangan mereka-reka ya. Maka akan berjumpalah di mahkamah. Waalaikumsalam adikku Bravo Zulu. Adikku Bravo Zulu, terima kasih kerana hadir ya. Aku tahu adikku ini adalah jiwa seni ya. Gitu. Inilah ya, kes-kes Tommy tu sebab kemarin tu kita dah ada bincang-bincang lah ya. Kau tahulah Kak Arus, kau kan kepo cik kan. Kepo cik. So hari ni kita tengoklah perkembangan dan update ya. Waalaikumsalam semua. Perkembangan update. Sorry gelap ya sebab rumah saya genset semua sedang di reset. Reset genset ni untuk apa ni? Tak tahulah untuk apa kan. Macam itulah, baguslah TMB melakukan pembaik pulihkan ya. Nak tengok-tengok apa yang patut dan tak patut ya. Yang barang-barang obsolete, yang cerita-cerita lama, barang lama harus dijual ya. Dibuang-buang ya. Sebab kita tak maulah terperangkap dalam cerita-cerita kisah lama, story yang tidak dapat diproofkan tapi memburukkan nama orang ya. Bagus. Jom ada. Ini I just macam sejam je yang ni. Yang ni tak boleh lama. Yang ni sejam saja ya. Ini nak bagi update sambil kita bagi update, sambil kita bagi opinion supaya nanti orang boleh fikir-fikir lah ya. Macam tu. Fikir-fikir kita. Okey sahabat-sahabat ya. Sekiranya komen anda tidak nampak ya. Maksudnya bukan Kak Ros yang filter ya. TikTok yang filter. Sebab kan semalam kita dah kena kan. Kita dianggap ya membuli secara berkumpulan. Okey. Inilah ke? Nampak buku tu? Korang itulah bila orang tanya ya, bukankah buku tu diharamkan? Kenapa? Yang tanya tu, adakah kau tahu lawyer ni kita ada lebih kuasa daripada korang? Barang-barang bukti mestilah kita boleh pegang ya. Bukan macam korang yang tak ada kena-mengena nak beli buku tu, memang tak boleh lah ya. Macam tu. Aduh, yang bertanya pun kadang-kadang ya, janganlah nak buat provokasi ya. Dalam bab 42 ya. Tan Sri Syafiee kita ya, yang handsome di sini ya. Ini Tan Sri Syafiee kita, siapa tak kenal ya. Tan Sri Syafiee kita bertanya, sama ada Najib tahu atau mempunyai hubungan dengan Altantuya seperti yang didakwa oleh bekas peguam negara ya. Dan Datuk Najib kata, saya tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa, tidak pernah beri arahan sedemikian. Yalah, sebab ini kan saksi Datuk Najib adalah plaintiff ya, dia menyaman. Ini kes civil ya, civil bukan kes jenayah. Korang jangan campur adukkan civil dengan jenayah ya sahabat-sahabat kita. Sorry agak gelap. Sebab tak ada pencahayaan ya. Hilang sudah cahaya ya, seperti cahaya yang semakin kelam, tapi insya-Allah akan datang juga cahaya ya. Okey, so jawapan Datuk Najib kan ada cakap. Dia kata saya tidak pernah kenal. Akio, terima kasih Akio. Okey, saya tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa dan tidak pernah beri arahan sebegitu. Salah. Okey, so basically ya, yang gambar-gambar Photoshop ya, yang duduk dekat restoran, ada muka kepala Datuk Najib, ada Razak Baginda, ada Altantuya, itu adalah satu Photoshop yang paling flop lah di dunia. Tetapi almaklumlah pada masa tu sudah digembar-gemborkan benci dengan Datuk Najib ya. Benci dengan UMNO masa tu ya. Tapi sekarang mereka berkedudukan bersama-sama ya. Aku pun malah komen lah pasal tu, tapi aku pentingkan masalah Datuk Najib aku. Macam tu. So, bencinya sampai gambar yang flop Photoshop yang
paling cikai di dunia pun kau kan boleh percaya ya. Hai Dizak, salam. Mana kain batik? Kain batik aku di mana? Lupalah. Ya Allah, mentang-mentang pakai baju kemeja kan. Mentang-mentang pakai baju kemeja, aku sudah lupa asal-usul aku. Ini aku ni sudah terpengaruh ni. Ini kan batik Kak Ros ya. Sorry ya. Sahabat, terima kasih kerana mengingatkan. Terima kasih Sal sebab tak pernah benci Datuk Najib ya. Macam tu. So, kau ingat tak? Korang semua ingat tak sahabat-sahabatku? Photoshop gambar yang sangat memalukan. Aduh, level creativity memang hancur. Kalau kerja dalam IT company aku dekat India, kau lah orang yang pertama akan aku fire ya. Jahanam punya kerja. Terima kasih. Lepas tu Datuk Najib pun kata ya, thank you brown sugar. Yes, Datuk Najib terbaik. Dan dia pun hati baik. Sabar-sabar je aku. Okey, saya tidak bersalah dengan jenayah keji itu. Saya tidak terlibat dengan pembunuhan Altantuya. Ini dengan jelas ya, Datuk Najib cakap. Jangan lupa asal-usul ya. Dari batik kita datang kepada batik kita kembali ya. Semangat-semangat patriotik kita ya. Mentang-mentang aku pakai kemeja berkola ya. Aku nak kuah hajar. Terima kasih mengingatkan Kak Ros ya. Kak Ros terlupa tadi sebab tak ada fan, tak ada apa kan, sebab gelap kan. Tiba-tiba terus pakai macam ni. Thank you Fizzle. Okey, saya telah beberapa kali saya telah cakap beberapa kali perkara tersebut ya, dan bersumpah dalam beberapa acara ya. Apa? Okey, dia kata bekas Presiden UMNO. Tapi yalah, perjuangan UMNO macam mana sekarang ya? Kau orang bekas presiden pun macam tu. Ya Allah, aku bersabarlah. Kak Ros very simple. There is no such game in politics ya. Semua adalah bertujuan untuk kemaslahatan diri sendiri. Jadi Datuk Najib jangan risau. Rakyat-rakyat marhah yang tak ada kepentingan ni tetap mendoakan yang terbaik untuk Datuk Najib. Macam tu. Walaupun kita bukan Datuk Seri, Tan Seri atau Datuk Datoks, Datus, Datins ya. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Datuk Najib. Okey. Ini statement ini dibuat semasa di Shah Alam tadi ya, mengenai kes saman Datuk Najib ya ke atas Thomas ya, Tommy Thomas ya. Tommy Thomas tu walaupun dia orang Malaysia, dia punya bahasa Melayu memang tak boleh ya. I pun tak tahulah what is the requirement untuk menjadi peguam negara Malaysia kalau tak reti bahasa Melayu. Aku pun tak faham. Aku garuk kepala sekejap ya. Okey. Ini sebenarnya ya, kes lah Azilah semua-semua tu lah yang meringankan hukuman dari 40-20 kepada bunuh. Dia bunuh lah Altantuya masa dibunuh umur 28 tahun ya. Okey. Ini saya baca ya. Ini baca. Ini bukan fitnah ya. Terima kasih ya. Ini bukan fitnah ya. Datuk Najib mohon kandungan dikeluarkan. Terima kasih Lan. Mohon kandungan bab 42 ya yang melibatkan nama Datuk Najib dengan kes Altantuya ya dikeluarkan. Okey, selepas meninggalkan Jabatan Peguam Negara, Datuk Najib berkata ya, Thomas menulis kandungan yang prejudis semasa perbicaraan. Sebab that's why I cakap, kadang-kadang kita punya statement, kita punya perkataan, kita punya penyataan boleh memperjudiskan seseorang ya. Dan kita rasa diperjudiskan. So sahabat-sahabat semua, jangan kita marah ya. Yang tak suka Datuk Najib pun jangan marah. Sebab Malaysia ada undang-undang dan kita menggunakan channel undang-undang ya. Kita bukan turun ke jalan berguling-guling macam baju kuning dulu ya. At least kita go on the legal way. Kita orang yang bersopan santun ya, bertata susila ya, menghormati keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Tapi tak tahulah kalau korang ingat itu apa ya, itu petikan dari apa. Okey. Jelas sekali ya, ini statement Datuk Najib ya. Jelas sekali dia, iaitu Tommy Thomas ya, berniat untuk mencemarkan nama baik saya, iaitu Datuk Najib Razak. Ketika ditanya mengenai kaitan dia dengan Abdul Razak Baginda, nama sama, cuma yang tu ada Abdul. Itu Encik Abdul dan Datuk Najib kita Najib Razak ya. Itu Datuk Abdul. Kita letak Abdul lah ya. Datuk Najib Razak mengakui ya, ini mengakui mengenali penganalisis pertahanan. Penganalisis pertahanan ya. Ya dah ya. Ya maklum lah ya, orang hebat-hebat ya.
Yes, Sophia, you are searching for something? Yeah, I just want to. Sophia wants to have what? Sekejap ya. The bread. Okay, you can have it. Okay. Sorry sahabat-sahabat saya. Yang terlibat dalam pembelian 2 kapal selam Scorpion Perancis oleh Kementerian Pertahanan semasa Datuk Najib menjadi Menteri Pertahanan. Okay. So macam tu. Jadi dia kata kenal lah ya. Sebab dia terlibat lah. Siapa yang memperkenalkan dia kepada Datuk Najib kita tak tahulah ya. Sahabat-sahabat kita ni tak boleh spekulat ya. Benda yang ada dekat mahkamah je kita cakap ya. Kita jangan nambah-nambah. Kita jangan goreng-goreng. Kita jangan tambah-tambah ya. Dan janganlah kita buat Photoshop yang buruk benar ya. Tapi bila dah benci Photoshop macam buat dengan tapak kaki pun orang percaya ya. Gitu. So basically ya. Bagaimanapun ya, Datuk Najib menegaskan dia tidak mengetahui hubungan Abdul Razak Baginda dengan Al-Tatuyah sehingga ia muncul di media sosial. Gitu. Gitu. Korang, sorry lah, korang tulis apa pun Kak Ros tak boleh nak baca ya. Sebab Kak Ros sibuk kena baca dekat sini kan. Nanti korang kata aku fitnah pula kan. Nanti report pula. Marah-marah kat Kak Ros. Amir, yang mana bagi gift tu terima kasih. Yang bagi tap-tap love terima kasih ya. Macam tu sahabat. Terima kasih Amirku. Okey, perbicaraan dia tak panjang ya. Sebab hari ni hari Jumaat lah biasa. Terima kasih Amir Pocket. Dia akan disambung pada 30 Jun. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Lagi 6 bulan. 6 bulan. Bulan 6 tahun depan ya. Di hadapan Hakim Khairah Idris. Aduh, lamanya kes ni ya. Aduh, ya Allah, lamanya sahabatku. Aku nak menunggu keputusan ni. So, kita nak cerita lah. Turut hadir di mahkamah ya. Ini Kak Ros tak reka cerita ya sahabat. Ini Kak Ros pun baca daripada Malaysia Kini ya. Sebab macam ni. Kan nanti korang kata Kak Ros fitnah. So basically kita baca benda ni dan kita ulaskan lah ya. Turut hadir di mahkamah adalah Peguam Alan Adriel Gomez yang mewakili Thomas. Gomez mewakili Thomas. Ambiga Srinivasan. Ambiga lah Kak Ambiga kita, bidan-bidan kita ya. Bagi pihak penerbit buku tersebut. Penerbit buku tersebut adalah GB, Gerak Budaya Enterprise Sendirian Berhad yang ditubuhkan pada tahun 2000 ya. Dan kalau korang masuk dia punya website, ada you orang boleh donate lah untuk rural Rachel. Aku ni kalau orang tak penting ni aku selalu tak ingat punya namanya. Ada donation. Kalau you nak donate you nak donate pada, sekejap saya baca. Show our solidarity with Claire. Apa nama ni? Ricaster Brown. Claire Ricaster Brown. Macam tu. Okey, macam tu Claire. Maksudnya dia orang ni geng-geng Sarawak Report ke apa ni? Tapi mereka bersekutu bertambah mutu ya. Mereka ini ya bagus. Datanglah ya, at least kita tahu juga bahawa anda concern ya tentang perbicaraan tersebut. Okey. Sekarang dah terang ya. Korang dah boleh tengok muka Kak Ros ya. Muka Kak Ros ni kena terang benerang supaya kau orang nampak aku punya expression ya. Expression yang paling penting ya. Tak ada expression nanti kau orang tak suka ya. Okey, pada tahun 2021 Datuk Najib memfailkan sama fitnah terhadap Tommy Thomas dan penerbit buku dengan dakwaan ia secara palsu mengaitkannya dengan pembunuhan Al-Tatuyah. Macam tu sebab sampai sekarang ya mana ada bukti ya. Mana ada bukti mengaitkan Datuk Najib ya. All this memang monkey punya lah. Monkey business. Bagus Datuk Najib. Datuk Najib mendakwa ya. Bab 42 dalam buku Tommy Thomas tu dan bab bahagian lain dalam buku itu menyindir beliau iaitu Datuk Najib Razak ya. Terima kasih. Sebagai pihak yang mengarahkan Al-Tatuyah dibunuh
oleh unit anggota tindakan khas PDRM Azilah dan Siro Azhar Umar dan mengelirukan orang ramai bagi menutup jenayah tersebut. Jadinya kerana itu Datuk Najib tidak suruh penyokong dia turun ke jalan ya sahabat. Thank you Mac. Turun ke jalan, tetapi Datuk Najib mengambil inisiatif menerusi jurus undang-undang. Ya, sebab Datuk Najib ni orang baik sebenarnya. Siapa yang kata Datuk Najib tak baik tu, saya tak tahu, mungkin mereka tak pernah jumpa ya. Gitu. So, Datuk Najib ya memohon agar kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu dikeluarkan, diberikan injansi untuk menghalang penerbitan lanjut tuntutan sedemikian dan permohonan maaf dari kedua-dua defender, Tommy Thomas dan penerbit dia lah, Gerak Budaya. Bukan budaya itu, budaya memfitnah mereka-reka, tapi nama lagi Story Mori. Story Mori Unite Lori. Okey. Datuk Najib Razak juga ya memohon ya menuntut ganti rugi ganti rugi teruk. Okey. Ada orang ternampak ke? Ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan bersama-sama dengan sebarang relief ya. Maksudnya relief yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Macam tu sahabat kita ya. Ambiga rakan karib isteri Daim. Masa dia beli kereta baru tu, siapa yang memakinkannya? Aku dengan partner aku ya. Aku kenal lah, kita orang lawyer mana tak kenal. Tapi orang bersih pun baik juga dengan I. Macam tu je, kita lawyer-lawyer ni kita kenal semua. Cuma kita hanya pilih, okay, aku nak stand sebagai team plaintiff lah this time. Macam tu je. Kita lawyer, kita baik dengan sesama sendiri ya. Kita tak ada bermusuh-musuhan ya. Kita hanya bila berhujah dekat mahkamah, hujahan kita tu berdasarkan undang-undang, berdasarkan apa yang kita boleh bawa, apa yang kita boleh buktikan. That's it. Tidak ada pemusuhan. Kita tidak bertikam pun di luar mahkamah. Jadi sahabat-sahabat kita jangan bertikam ya. Sebagai penyokong, pendokong atau pembenci, kita jangan memusnahkan kita punya hubungan baik ya, hanya kerana kita nak menegakkan sesuatu. Sebab setiap kes keputusannya berada di tangan hakim. So hakim yang akan menilaikan benda tu. Macam tu. Terima kasih. Terima kasih ya sahabat-sahabat kita ya. Gerak Budaya Enterprise ni dia banyak buku-buku dia juga ya. Buku-buku dia ni dari Syaharuddin bin Ma'ruf, Tan Malaka, Ahmad Adam, Tajuddin Rosdi. Dia ada buku macam-macam lah. Komik, ekonomi, pendidikan, macam-macam. Dia macam Gerak Budaya ni, dia macam publishing house lah. Tapi budayanya kurang amat budaya lah ya. Sepatutnya cerita-cerita yang melibatkan satu-satu kes tu masih lagi berjalan ya. Sepatutnya dia kena hold dulu ya, sehinggalah benda tu selesai. So at least dia berlaku adil dan tidak memprejudiskan. Thank you Cepayas. Waalaikumsalam kepada 763 sahabat-sahabatku. Macam tu. Sebab Kak Arus ni bawa update ya. Ni ya sebab hari ni Kak Ros tak dapat pergi sana sebab Kak Ros ada bertiga. Terima kasihlah kepada ahli politik yang membenarkan mandatory vaksin kepada rakyat Malaysia. Dan hari ni kita dapat tahu ya bahawa satu orang tu sudah dilepaskan, dibebaskan ya. Bila dia ada buat statement mengenai kesan dan side effect of vaksin. Terima kasih kepada hakim ya. Kita mendoakan agar hakim kita ni mempunyai spine seperti itu ya sahabat-sahabat kita. Sebab bila lagi kita nak tengok hakim-hakim yang gagah perkasa ni membuat keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Macam tu. Suhakam dengan mereka mengarut semua. Ya. Kadang-kadang kita minum-minum berlepak-lepak, kita tengok pun kita rasa kesian ya. Korang ni apalah masalah. Tapi kita sebagai rakan seperundangan ya. Rakan sebar, jadi kita pun tidak mengata buruk-buruk. Kita berdoakan, okey, selamat memperjuangkan kes kau.
Selamat mempertahankan kes kau. Macam tu. Okey. Sebab macam ni sahabat kita, kakak kata, kita jangan buat sesuatu keputusan yang akan menjejaskan kita ya. Akan menjejaskan kita fitnah orang ya. Walaupun kita kata story, tapi kedudukan anda sebagai public servant ya. Public servant. Opi, terima kasih. Ya, sebagai public servant ya, kita bila percakapan kita ya, kita mempunyai weight, maksudnya kita mempunyai kesan kepada masyarakat. So that's why buku yang kita tulis tu haruslah berdasarkan kebenaran. Walaupun you kata story, kalau you tulis fairy tale, fairy tale tu cerita lain ya. Like me and Cinderella. Macam tu lah ya. Tapi macam itulah sahabat-sahabat kita ya. Kita sangat gembira lah ya, kes ini dah masuk perbicaraan ya. Walaupun lepas ni terpaksa tunggu bulan 6 tahun depan ya. Bulan 6 tahun depan, 30 hari bulan 6 tahun depan baru the next case ya sahabat-sahabat kita. Lamanya ya Allah. Ya Allah, lamanya aku menunggu. Tak apalah, aku sabar menunggu. Jikanya ada umur panjang, kita akan lihat ya. Kita harap-harap lah dalam menunggu tersebut ya, Tommy Thomas ni dapatlah hidayah ya. Kau tarik balik lah, kau minta maaf lah ya. Tak payahlah nak buang-buang masa semua orang dengan kontroversi. Kau tu bahasa Melayu pun tak reti. Macam mana kau boleh faham apa yang Azrul dengan Azilah cakap ya? Agak-agak lah ya. Agak-agak ya lah. Sampai kesudah pun ya. Kita pernah dengar ya ulasan daripada seorang pengkritik politik ya. Saya tak nak sebut nama ya. Tetapi beliau sendiri menyatakan sampai akhirnya ya, katanya bukti semua tak ada punya. Sebab itulah terpaksa buat Photoshop yang bodoh. Bukan bodoh lah. Photoshop yang level yang memang kalau aku dia kalau aku ini bos engkau, aku akan taruh kau punya kepala punya. Photoshop buat macam kaki punya. Gitu. Bismillah. Minum air sekejap. I'm in the water. Macam itulah sahabat-sahabat. See, I'm in the water. Oh, you are in the water. You need to save yourself. Don't wait for people to rescue you. You're holding my hand. Ya. Yang boleh lepas ke Australia. Dan you orang pernah dengar dia punya interview kan? Merapu Mamat tu. Bulan 6 tahun depan. Ya, lama. Jadi kita mungkin Hakim buat macam tu, nak suruh mungkin Gerak Budaya Enterprise Sdn Bhd ya, Publishing House, Tommy Thomas ya, mungkin mereka ada masa untuk berfikir lah ya. Sebab macam ni, kita tidak boleh reka cipta cerita ya. Macam tu. Sebab anda pernah dilantik menjadi peguam negara walaupun tak ikut SOP ya, tak ikut SOP. Dahlah kau bahasa Melayu pun tunggal langgang ya, bukan sekadar tunggal langgang, langsung tak tahu ya. Are you living in Malaysia? Are you Malaysian? I don't know ya. Macam tu. Bukan canggih. Photoshop dia tu tahap gaban punya, tahap cipan berendam. Dan masalahnya masa tu orang semua percaya ya. Kak Ros pun memang heran ya. Memanglah buku tu boleh diterbitkan. Macam you tulis apa-apa, you macam you pitnah. You nak kata Kak Ros ni adalah orang macam ni, tu you keluarkan. Lagipun you kan dengan Claire Recastle Brown kan. Mereka tu dengan geng-geng tu memang dari dulu lagi. Aku pun tak heran dah, kenapa Sarawak Report ni masih lagi wujud ya. Is the issue kebal jenis apa? Ini pertanyaan ya. Siapa yang membenarkan mereka masuk ya? Macam tu.
Ya, sebab tu sekarang Kak Arus Naim, Kak Arus nak jadi KPSPRM lah. Sebab Kak Arus boleh cakap bahasa Melayu ya. Sebab semalam pun Kak Arus taruh orang yang tak nak cakap bahasa Melayu dalam grup kita ni. Minta maaf sahabat-sahabat kita. Memang Kak Arus akan menggunakan bahasa Melayu ya. Sebab ini aku buat live ni untuk rakyat Malaysia ya. Kalau korang tak faham bahasa Melayu, itu masalah korang. Sebab kena faham bahasa Melayu. Sebab kau bawa pasport tu dia ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu ya. Nanti kalau kau buta kayu macam mana kau nak explain ya. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam semua. Tak adalah, ini Kak Arus ni saja bising-bising ya. Supaya korang lah ya. Supaya korang ni. Okay, ni kita nak cerita Malaysia Kini. Malaysia Kini, bukan nama kini ya, Malaysia Kini. Announcement on Malaysia Kini restructuring plan. Restructure, dia nak merestructure kan. Memang kita baca benda-benda sebab dia orang kan dia orang kan jenis orang-orang dulunya pembangkang, sekarang kerajaan kan. Dulu dia orang merupakan macam lidah ke. Dia tak ada gelaran lidah, tapi is lebih kepada the inclination lah ya, nampak inclination. Jangan terbulu-bulu. Safros, yes. Kita jangan terbulu-bulu ya sahabat-sahabat ya. To ensure Malaysia Kini's long-term stability and success. Malaysia Kini are initiating a restructuring that will affect several employees after careful deliberation. Macam mana tu? Maksudnya apa? Kalau tak bayar macam-macam lah. Nak gubal perlembagaan. The spirit of nationalism pun tak ada. Macam mana kau nak gubal? Kau tak boleh punya. Hey, sahabat-sahabat, the prerequisite untuk jadi orang yang terlibat dalam penggubalan undang-undang sekarang adalah mesti bersifat nasionalis. Tahu berbahasa kebangsaan. Tak payah acah-acah nak jadi orang putih. Bapa aku kata, kalau brown ass tu, you still brown ass even though you speak English fluently. Macam tu ya. Macam tu. Udah lah kita nak cerita ni. Malaysia Kini ni dia nak mengurangkan. Tapi dia tak kata mengurangkan, tapi dia kata restructuring. Biasanya kalau restructuring ni yang affect several employees ni, maksudnya mungkin mengurangkan atau macam mana? Let's kita baca. Okay, dia kata Malaysia Kini telah bekerja diligently dengan tekun and teliti, okay? Untuk mengurangkan masalah kehilangan kerja. Tetapi however, several reduction and the restructuring of certain function are inevitable. Tak dapat digelakkan. Someone will have to go. Bukan someone. Many one have to go. Maksudnya beberapa orang akan kena pecat dan dibuang kerja lah. You got to go lah. You hilang kerja. Okay? Malaysia Kini kata. Tapi I thought Malaysia Kini sepatutnya expand kot. Kan? Kena cover internationally ya. Dia kena jadi macam Channel News Asia. Sampai bila nak tongkat Malaysia saja? You need to go internationally ya. Buat macam Reuters, buat macam Channel News Asia, you know. We should do that, you know. Aku bagi cili sebenarnya. Macam tu. This is, dia kata, after we have exhausted all possible means of reducing losses during a difficult time for news media worldwide. TikTok, social media platform. You Malaysia Kini is mass media, MSN, mainstream media. Okay? Dan sekarang kita banyak masalah perang. Kenapa kau tak hantar je staff dekat situ? Kau punya rating mesti naik punya. Waalaikumsalam. Gitu. Betul sahabat kita ya. Jadi news outlets in many places have to lay off staff or close down in last few years.
Ini cerita last few years. Sekarang ni kita banyak perang Russia, this and that. You have to think beyond Malaysia already. Malaysia kini, sahabatku Malaysia kini, sebenarnya saya pun suka sekiranya anda berkembang ya, because kita tidak gila untuk mendoakan kegagalan you, sebab ramai pekerja-pekerja dekat situ bergantung kepada you punya sukses ya. Tetapi kalau you duk tunggu tongkat Malaysia, you akan jadi macam Berjaya, YTL, apalah, macam tu je lah. You tak akan jadi macam Guancong. You tak akan jadi macam Olam. You tak akan jadi macam Wilma. You tak akan jadi Viettel. Habis cerita. Kau tunggu tongkat Malaysia je. Macam tu. Okay. This is difficult. Ini I baca ya. I baca dari sini ya sahabat. Bukan I reka-reka cipta ya. This is a difficult time for everyone at Malaysia kini, especially those who are directly impacted. Yeah, we are committed to supporting them as much as we can. Malaysia kini, no stranger to adversity, and we have survived many storms thanks to unwavering support of our subscribers. Gitu. Tam Si Hao, the head of operation, added, "This restructuring is vital to ensure we remain resilient and continue to focus on our commission to bring exclusive story with that matter to the country." Tak ada, ini saya baca, lepas tu saya akan terjemahkan. Tam Si Hao ni dia kata, Tam Si Hao ni head of operation. Dia kata restructuring ni kan sangat penting, vital, sangat penting. Untuk memastikan Malaysia kini dapat bertahan dan meneruskan fokus untuk terhadap mereka punya komisen, iaitu membawa cerita-cerita eksklusif dengan mendalam that matter to the country. So maksudnya macam itulah sahabat. Ini yang tanya pagi tadi saya sekejap. Pagi tadi macam mana? Sekejap je kita, sebab tadi hari Jumaat. Karus pun ada bertiga, sahabat tak boleh. Ini I just update untuk sempena kes Datuk Najib. Sambil-sambil nak update Malaysia kini lah. Nak pecah-pecah orang ni. Kita ni makcik bawang. Kalau tak membawang ni tak jadi ya. Macam tu. Gitu pula. Yelah, nak mencap-mencap orang ni. Lepas tu Malaysia kini ni dia kata kan, dia kata dia punya experience selama 25 tahun ya. 25 tahun ya. 25 tahun sahabat, apa yang mereka buat. Okay. Lepas tu dia ceritalah office kena raided lah apa. That it doesn't matter. The thing is past. And then actually now you gonna have so much of support from the ruling government. So why you want to do restructuring? Stop blaming the past. I very simple lah manusia. Kita kalau ada masalah sekarang, kita cerita masalah sekarang ya. Kita tak boleh cerita the past. Gitu. Mungkin nak dapat simpati lah, for justification lah ya, bahawa aku pernah macam ni. Kau tu semua dibayar, bukannya free. Bukan pro bono. Pro bono. So jadi dia kata this restructuring, pengrestrukturan ini ya, ini adalah exercise, perkara yang harus diambil untuk memastikan sustainability. Gitu. Okay, baik. Yang mana nak pergi tu pergi ya sahabat. Kak Arun ni just nak kepo Malaysia kini je sekejap ni, sebabkan dia ni duk cerita kan. Tiba-tiba nak restructuring pula ya. Tu cakap dek. Ya, Mek Ayu, adikku. So lepas tu macam ni, dia tak perlu cerita to justify. Dia orang kena sedar ya, bahawa ya, mereka sudah berada di dalam like upper hand. Mereka dah ada upper hand, duduk di posisi atas ya. So alasan-alasan cerita lama tu sudah tidak perlu ya. Sebab dulu mungkin ya, kita pun tak tahulah pendanaan macam mana. Aku nak buka dia punya profit and loss lah nanti ikut. Tapi tengoklah kalau ada masa ya. Lepas tu dia kata the restructuring process is ongoing. We recommending some staff to apply for opening at our sister company FG Media.
Ada several other will be let go. Rupanya okey, sister company dia adalah FG Media. Outlet baru lah ya. Kadang-kadang bila dah cukup haul tu memang gitulah kejadiannya ya sahabat-sahabat. Tajuk apa berita Malaysia kini tu? Restructuring. Restructuring announcement, restructuring. Macam tu. Okay, so jadinya dia adalah beberapa staff dia recommend untuk pergi FG Media. FG tu stand for apa? F Finland, G Grenada, FG Media. Entahlah, aku tak tahu. Karus tak tahu. Karus nak kena kepo. Malam ni lah mungkin kalau ada maklumat ya kita akan mengkepo lah ya. Ya, macam tu je nak restructure. Macam tu je nak restructure. Lepas tu dia kata several others will let go. Tapi kan aku hairan, berbelit-belit, berpusing-pusing lah. You duk cerita, you nak bawa eksklusif berita untuk Malaysia apa. Lepas tu tiba-tiba you ada sister company pula. Macam mana cerita ni? Macam mana? Grenada, G for German, ya. Yeah. So macam mana ni ya? Ada sister company tapi company sendiri macam mana? Macam mana tu sahabat-sahabat? So, kita akan tunggulah kesudahannya nanti ya. Sebab 25 tahun ni dah cukup ya. Mungkin funding harus diberi kepada channel-channel yang baru pun kita tidak tahulah. Mungkin maksudnya mereka nak membesarkan atau macam mana kita tak tahu. Tetapi sepatutnya Malaysia kini kena jadi macam CNA, Channel News Asia ya. Di mana-mana. Sebab sekarang kita banyak cerita hot topic di seluruh dunia. Boleh hantar kau punya reporter. Kalau kau takut nak pergi tempat perang, kau hantar je Kak Ros ya. Aku memang dah biasa dekat situ ya. Jadi aku memang rasa sihat lah pergi sana ya. Macam tu. Tapi ini kau tiba-tiba kau nak ngurangkan. Bukankah ekonomi kita membaik? Takkan business plan tak berjaya? Macam tu sahabat-sahabat. Kak Ros ni gosip-gosip je lah. So sahabat-sahabat kita ya. Untuk lepas tu dia kata how can orang nak tolong Malaysia kini. Dia kata boleh subscribe, boleh donate. Daripada kau donate mereka, baik kau donate kat Kak Ros ya. At least aku bawa berita yang benar-benar ya, tak ada manipulasi ya. Aku tidak menyebarkan gambar-gambar Photoshop yang ala-ala dibuat dengan kaki by Food Original ya. Macam tu. Waalaikumsalam. Lepas tu dia kata subscribe or donate lah to keep us sustainable. Dia punya executive editor is RK Anand. Okay. Head of operation Tham Si Hao. Macam tu. So Malaysia kini sebenarnya kita harapan kita pada anda agar anda meningkat ya, menjadi macam at least macam CNA. Tapi rupa-rupanya sekarang anda memecah orang juga ya. So malam ni kita akan ulas sikit lah. Kita buat perbandingan lah. Dia kata banyak orang pecat, buang pekerja ya. Dari certain sektor macam 700 TikTok semua tu kita tahu. Kita tahu Dyson, Samsung, everything ya. Lepas tu Amazon pun. Tapi those people dia bukan bagi alasan bahawa ada banyak masalah. Mungkin keuangan ke apa ya. Dia orang cakap dia orang change from. Dia orang move daripada manusia kepada machine you know. Dia orang move daripada teknologi biasa kepada artificial intelligence. So basically that one kita boleh terima, because mau tak mau ya, kita have to move forward with the technology. Tapi okay, cerita di SN kita dah cakap dah tadi, dah selesai dah. Kak Ros pun ni 8.30 dan 8.30. Malam ni di SN tadi dah cerita ya sahabat-sahabat. Kak Ros tak buat lama ni. Kak Ros nak buat sekejap aja ni. Korang lepas tu kan kita ni kan sembahyang maghrib kita ni kan cepat sekarang. Bukan 7.30 je. Nah, masuk 7 sekejap tu dah maghrib. Jadi ini dah lagi 2 minit Kak Ros akan go offline. Lepas tu nanti malam ni pukul 8.30 macam tu lah. 8.30 macam tu. InsyaAllah sekiranya Kak Ros tak sakit tekak, tak apa ya. Sebab keadaan cuaca pun huru-hara. Jalan-jalan pun ditutup ya. Aku pun tak faham ya. Tapi sahabat-sahabat, we know what you don't know.
Pukul 8.30 lah. 8.30 ya sahabat-sahabat. Yang siapa request nak join tu. Kamal tak tahulah. Kamal Kak Ros tak terima request lagi ni. Sebab nanti akan huru-hara. Aku dah tengok perangai-perangai pendengar Kak Ros ni. Kadang-kadang dia orang akan marah dengan orang yang join ya. Bila cakap tak kena. Pengikut-pengikut saya ni sangat garang. Okey, macam ni. Malam ni InsyaAllah kalau tak ada apa-apa ya sahabat-sahabat 8.30 lah Kak Ros akan ke udara. Cuma tadi Kak Ros minta maaf ya sebab gelap sikit. Sebab memang dekat sini TNB dia orang sedang buat reset genset apa benda-benda ya. Maklumlah kita orang have kan mereka kena jagalah kita ya. Dan aku harap dia orang buatlah yang sama untuk seluruh kawasan ya. Macam tu gitu. Tapi baguslah kalau TNB pun maintain dia punya quality ya. Equipment lama tukar semua tu is good for us, is good for our safety. Okay, so sahabat-sahabat kita 8.30 Kak Ros tinggalkan you all. Kak Ros doakan you all selamat semua. Nanti dia panjang umur, murah rezeki. Kak Ros minta maaf kalau salah. Tapi malam ni insyaAllah kita jumpa 8.20 share dengan kawan-kawan 8.20 ya. Okay, bye, terima kasih.